peperangan. Kemuncak dia peperangan. Macam mana perang tak dia orang tak faham. Tak boleh kan? Nabi sebut dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi juga, malhamatul uzma wal fathul Qastantaniyah wa khurujud dajjal fi sabati ashhur. Akan berlaku malhamatul uzma, peperangan yang besar, dan akan berlaku wal fathul Qastantaniyah. Qastantaniyah ada dua tuan. Tuan-tuan kena ingat. Qastantaniyah ada dua hadis. Satu Qastantaniyah di awal Islam, satu Qastantaniyah di akhir Islam, di akhir umat. Qastantaniyah di awal Islam seperti Nabi sebut apa? La tuftahanna al-Qastantaniyah wa la ya'malu amiruha wa la ya'mal jaysh zalikal jaysh. Sebaik-baik pasti akan terbuka kota Konstantinopel. Qastantaniyah pada hadis yang di awal Islam cerita tentang Konstantinopel, Turki. Pasti akan terbuka Konstantinopel itu, dan sebaik-baik panglima tentera dia adalah panglima tentera yang buka kota tersebut, dan sebaik-baik tentera dia dan tentera yang buka kota tersebut. Hak tu dah berlaku habis zaman Muhammad Al-Fatih. Habis. Yang tu dah berlaku dah habis. Qastantaniyah dalam hadis yang kita baca tadi. Malhamatul uzma wal fathul Qastantaniyah. Wal fathul Qastantaniyah dalam hadis ni tak sama dengan Qastantaniyah dalam hadis ni, tak sama. Contoh kali ukuklah kitab mana-mana pun, rujuklah ulama mana-mana pun, tak sama ulama kata. Ulama hadis dah syarahkan maksud Qastantaniyah yang dimaksud adalah ni, disebut oleh Imam Nawawi. Dia kata adalah Rom, adalah negara Rom. Nanti akan berlaku satu peperangan yang besar. Peperangan itu menyebabkan berlaku di antara blok kafir dengan blok Islam. Orang Islam akan menang. Bila menangnya orang Islam akan bergerak menuju ke Qastantaniyah. Qastantaniyah pada hadis yang kedua ini maksudnya Rom. Kita akan pergi ke Rom, dan Rom akan jatuh ke tangan umat Islam hanya dengan sekali perang. Perang kita menang. Bila kita menang, umat Islam kawal kota Rom tu, tiba-tiba dengar suatu sahabat kata Dajjal dah keluar berada di Palestin. Imam Mahdi angkat tentera dia balik, tinggal sikit kawal di Rom, balik pergi tengok betul ke. Sebab kota Palestin, Baitul Maqdis adalah markas tentera untuk Imam Mahdi. Jadi balik tengok, rupanya tak betul. Itu adalah satu syaitan. Kita panggil bisikan syaitan sahaja. Jadi bila keadaan macam tu berlaku, bila keadaan macam tu berlaku, menyebabkan apa dia? Menyebabkan Rom ni akan buat serang balas. Mati habis tentera yang berada di mana? Di bumi Rom tu. Rom akan buat serang balas. Imam Ali tengok, kata dengar Rom serang balas, Imam Ali bawa tentera dia balik mai, dan dia hanya kepung dalam 3 hari. Tidak berlaku lagi perang, tapi dengan takbir untuk tembak Rom. Lepas dapat Rom pada kali kedua, Nabi kata wa khurujud dajjal fi sab'ati ashhur, dan akan muncul Dajjal dalam tempoh 7 bulan. Akan muncul Dajjal dalam tempoh 7 bulan. Kalau kita mengaji peristiwa akhir zaman Imam Mahdi adalah zaman perang. Tuan-tuan kali tu, dia adalah zaman peperangan demi peperangan. Jadi kita zaman itu tuan, sebab tu ulama bagi nasihat. Dengar ni, catat elok-elok nasihat ni. Nasihat ni untuk kita dan semua umat Islam, termasuklah anak-anak kita, cucu-cucu kita, cik-cik kita, pesan. Kalau kita ni pesan ke anak-anak kita, untuk zaman ni, untuk mengelakkan fitnah pada zaman ni, ulama kata kita kena buat sekurang-kurang 3 perkara. Yang pertama, mesti baca surah Kahfi sekurang-kurangnya 10 ayat yang pertama atau 10 ayat yang terakhir. Kalau boleh hafal, lagi cantik. Kalau boleh baca semua, lagi bagus. Itu benda yang latif. Sebab apa hukum hari? Hikmah ni ulama kata, apabila kita melatifkan baca surah Kahfi, Allah Ta'ala akan buka hijab kepada kita. Hijab tu pada bila sesuatu peristiwa tu mari, kita dapat beza, ni acuan Dajjal ke acuan Islam, ni acuan Dajjal ke acuan Islam. Allah Ta'ala buka futuhat, Allah Ta'ala buka hijab tu, kita dapat benda yang begitu, kita boleh nilai sama ada dia Islam ataupun dia acuan Dajjal. Jadi kita waktu yang tengok tu boleh buat penilaian dengan penilaian yang benar mengikut syarak. Itu dia punya di antara khasiat yang menyelamatkan kita daripada fitnah Dajjal, ulama kata. Yang kedua, perkara yang kedua yang perlu kita buat, apa dia?
tanam akidah dekat anak sama seperti mana Nabi tanam akidah dekat para sahabat 13 tahun pertama. Cuma tuan-tuan tengok 13 tahun pertama masa berada di kota Mekah. Apa Nabi buat? Umat Islam ditindas, dibunuh, disula, dibudak batu atas dada yang dipulang. Apa yang Nabi buat dekat para sahabat? Apa yang Nabi buat dekat Bilal bin Rabah? Sehingga dia boleh kata ahad walaupun dia tak batu atas dada dia. Kenapa dia begitu? Sebab akidah dia kukuh. Sebab akidah dia kukuh. Dan zaman ni faktor yang kedua kita kena buat, tanamkan akidah anak kita, akidah yang betul, bukan akidah yang salah. Akidah yang betul adalah i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah saja. Lain daripada tu kau. Apa tanda-tanda i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah? Macam tuan-tuan duk ngaji dulu lah, tuan buat ngaji. Sifat 20 tu. Sifat 20 tu kena mengaji, kena bagi faham betul-betul, bagi pumuh dekat dada anak kita faham. Elok-elok buk ngangang. Kerana sifat ni lah, bila kita mengaji, kita faham elok dengan akidah ni, dia membentuk satu simpulan i'tiqad yang kukuh dalam hati kita dan tidak akan melucutkan iman keluar daripada tubuh dia. Sebab hari ni macam-macam tu ada, dengan Syiahnya, dengan Wahabiyah, dengan Murji'ahnya, dengan Qadariyah, dengan Jabariyah, dengan Ahmadiyah, Qadaniyahnya. Kita nak kira macam mana? Nak ngaji hak salah ni tak ada. Saya mengaji di Mesir, Syekh nak kata, kalau nak ngaji hak salah, tak ada habis ngaji salah. Allah lama salah. Ngaji hak betul, bagi betul-betul faham, betul-betul lain pada betul semua salah. Senang. Kau nak ngaji, nak suruh Ustaz Zaki mengajar, nak ngaji, nak ngaji Qaidani, esok nak ngaji Murji'ah, esok nak ngaji, oh dia dah mengaji ni kan, ngaji lah tak ingat pula. Dah lah kita kata dah majai lah kan, nak ngapai pun tak apa kuat dah, lutut pun sakit dah, nama anak pun lupa dah, nama cucu pun tanya hang nak siapa, cucu hang benar. Kalau nak ngapai tak ada. Ngaji hak betul, bagi betul, lain pada betul ke salah. Senang. Ngaji sifat 20 tu bagi betul. Sebab ujian akhir zaman ni terlalu banyak, dia menggoncang akidah dia. Orang yang kita tadi, umat yang lain, contoh macam dia nama Acor, dia nama apa, dia nama David, dia nama Mutusami, mereka terima, mereka pun terima. Tapi mereka tidak ada dalam bentuk ujian, dalam bentuk keimanan, tapi ujian dalam bentuk kemasyarakatan mereka terima. Bukan takat anak kita tak akan kata, anak mereka pun sama. Bukan takat mereka kita yang bunuh diri, mereka pun bunuh diri juga. Bukan takat mereka anak kita yang sebelah tengkok, kerak pola-pola, bawa 50 km, mak dia pun sebelah bawa diri. Dia lah, benda tu akan berlaku. Semua umat Nabi dipanggil umatul dakwah, semua yang kena. Cuma kita umatul ijabah dia lebih lagi ujian kan. Di antara ujian yang paling besar lagi iaitu diuji keimanan kita. Mengaji sifat 20 balik, bagi faham balik dengan cara macam mana sekalipun bagi faham. Sebab itu simpulan yang menyelamatkan kita daripada terjerumus kepada akidah yang salah. Ustaz, tak payah baca lah sifat 20. Baca Qul Allah tu cukup dah. Ada orang kata macam Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cukup. Apa dah susah? Sa'ada. Betul tak? Tandanya adanya alam ini, adanya banyak dia kata ada kan tak ada ni. Wujud kan tak wujud ni. Sa'ada ni. Tuan-tuan, kita ni orang kita panggil golongan yang mutaakhir. Ulama barat. Kami dulu ngaji Usuluddin, saya dulu ngaji kuliah Usuluddin. Bidang kami lah, kami ngaji dulu. Baik. Imam Ghazali kata, untuk orang yang alim, orang yang bertaraf ulama, aula bagi dia pegang dengan cara apa? Tafwid. Apa maksud tafwid? Menyerahkan urusan itu pada Allah. Qul huwallahu ahad, Allah semua dia faham. Anda macam mana syubhat pun lillahi ta'ala, sebab dia ada syubhat, dia boleh tangkis dengan ilmu ada. Kita ni tak ada ilmu. Kalau orang tanya, hangpa ngaji sifat 20 lah, ngaji wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala tu berkuasa atas segala sesuatu. Betul tak? Oh betul ya Ustaz, macam apa tak kuasa pula? Orang tanya kita, berkuasa Allah Ta'ala tu mencipta satu batu yang besar yang dia sendiri tak angkat. Berkuasa ke tak berkuasa? Kalau kata berkuasa, dia cipta batu, siapa yang tak angkat? Batu besar, apa dia sendiri tak angkat? Ini sebagian daripada syubhat ni memerlukan jawapan. Kau tidak, dia kata apa mengaji apa? Kalau kata Allah Ta'ala berkuasa, Allah Ta'ala dah cipta satu lagi Tuhan yang sama sifat seperti sifat dia. Itu soalan besar ni.
Berkuasa ada Allah mencipta. Kalau kita kata Allah Ta'ala itu berkuasa atas tiap-tiap sesuatu, berkuasa ada Allah mencipta satu Tuhan lain yang sama sifat seperti sifat dia. Kita tak mampu tak berkuasa. Jenuh kita. Ini yang kata benda yang berlaku di akhir zaman yang perlu kita kaji betul-betul. Bila kita mengaji betul-betul, rupanya soalan tu pun salah. Soalan tu salah lah. Tapi kalau orang yang tak mengaji, dia tak tahu. Dia cuba untuk jawab, tak ada jawapan. Sebenarnya memang tak ada jawapan. Soalan tu salah. Macam salah. Kalau orang yang wahabi, cuba tanya, tak mengaji sifat 20, cuba cari dengan qul huwallahu ahad dia. Macam mana nak tolak syubhat ni? Cuba cari tengok. Sampai sudah tak jumpa macam. Jawapannya berada pada dalam bab takluk. Takluk yang kita baca kitab jauh, dia kata jajahan lah apalah, kita pun jajah kat mana. Takluk ni apa dia tuan-tuan? Dia bagi bahasa mudah. Takluk ni talabul amrul zaidan an qiyamihi bi bahalihi. Itu takrif takluk. Kita buka dalam kitab Hasyim Imam Basuki. Dia kata talabul amrul zaidan an qiyamihi bi bahalihi. Menuntut suatu perkara tambahan selain dia berdiri pada zatnya. Contoh macam ni lah. Takluk ni bahasa moden dia panggil bidang tugas. Bahasa moden dia panggil bidang tugas. Itu bahasa moden, bahasa hari ni. Bukan bahasa dulu. Contoh macam ni, mata. Ni contoh Allah tak ada bisa. Kita buat contoh kita. Mata, selain dia berdiri pada zat kita, dia bukan ada saja, dia menuntut satu tugasan lain. Apa tugasan dia? Melihat. Telinga, selain dia berdiri pada zat kita, dia menuntut satu tugasan lain, takluk lain. Takluk dia apa dia? Begitu juga yang ada pada Allah. Qudrah Allah Ta'ala, sifat qudrah, selain dia berdiri pada zat, dia menuntut satu tugasan lain. Tugasan dia apa dia? Ijad mungkin, wa'idad mungkin. Mewujudkan satu benda yang mungkin ataupun mentiadakan benda yang mungkin. Dia qudrah tu, kerja buat dia, bidang tugas dia pada benda yang mungkin dia. Benda mustahil dia tak buat. Dia hanya buat pada benda yang mungkin. Buat satu batu besar yang sendiri Allah sendiri tak angkat, itu benda mustahil atau benda mungkin? Mustahil. Buat satu Tuhan lain yang sama sifat Tuhan, itu kerja yang mungkin kan benda yang mustahil? Kerja yang mustahil. Kalau Allah Ta'ala buat, dia panggil inqilabul haqa'iq. Habis tak ada kebenaran. Inqilabul haqa'iq. Tak ada kebenaran. Allah Ta'ala boleh buat satu Tuhan lain yang sama seperti sifat dengan dia, itu dia panggil mustahil. Mustahil tak masuk dalam bidang tugas qudrah. Qudrah hanya buat pada benda yang mungkin saja. Lepas tu dia lemah kan? Tak lemah. Bukan bidang tugas dia tak buat, tak lemah. Kalau bidang tugas dia tak buat, barulah lemah. Kalau ustaz tak erti kat kata, tak apa, orang tak marah. Tapi ustaz pun tak erti mengajar. Ustaz apa? Baca Quran pun tak erti. Tu baru erti, itu baru lemah. Tapi kalau dia tak boleh buat, dia tak erti kat kata, kita anggap lemah lah. Itu bukan bidang tugas dia. Itu bukan bidang dia. Itu dia ada tugasan. Tugasan itu dipanggil takluk dalam kitab lama. Itu kena ngaji, tanamkan akidah sebaik mungkin supaya bila mengenai syubhat kita dapat ilmu. Ingat, itu perkara yang kedua yang ulama kata. Dan yang ketiga ulama kata, untuk menyelamatkan diri daripada fitnah dajjal pada zaman yang keempat ini, tidak ada cara lain melainkan bersama dengan golongan mana? Golongan habaib. Berada dengan golongan habaib, iaitu golongan keturunan Rasulullah SAW, keturunan ahli bait Nabi. Alimu awladakum salasa. Ajak anak kamu 3 perkara. Selain daripada mencintai Allah, mencintai Rasul, ajak anak kamu mencintai ahli baiti. Ajak mencintai keturunan aku. Keturunan ada 2. Keturunan Nabi ada 2. Satu keturunan yang sahih mengikut riwayat yang sahih dan nasab yang sahih. Satu lagi keturunan Nabi yang tidak diiktiraf. Keturunan Nabi yang tidak diiktiraf, golongan Syiah yang mut'ah, yang kata keluar jadi Said di Syarifah, jadi apa keturunan yang hak tak boleh pakai sebab anak mut'ah, anak haram. Status bahasa kasar anak haram. Statusnya anak tak sah taraf. Bahasa kita, bahasa lembut, serupa ya. Makna serupa ya. Hak nu anak mut'ah, hak nu tak boleh pakai. Hak nu bukan keturunan yang Nabi tu. Ni keturunan yang duduk sebelah kita ni. Sebelah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah ni. Sama dia sebelah apa al-Jufri ke, dia sebelah apa mana-mana tak kisah kan. Depa ni keturunan ni, contoh Habib Ali, Habib Umar, macam buku saya tu Syekh Muhammad Ibrahim Al-Baqis Al-Qahtani Al-Husaini.
Tu semua geng-geng tu adalah keturunan yang betul. Sayangi mereka. Duduk dengan mereka. Sebab apa? Sebab kawan keempat ni dia muncul Imam Mahdi. Imam Mahdi keturunan apa? Nabi. Acuan Imam Mahdi tu berada pada mereka. Dia akan naik. Cuba tengok. Dulu satu ketika dulu kita pun tak kenal. Contoh nak kenal siapa dia Habib Umar. Contoh tak kenal siapa dia Habib Ali Zainul Abidin Al-Hamid yang duk keluar TV Darul Muqtabal. Contoh tak kenal Habib Ali Al-Jufri. Contoh tak kenal. Contoh kenal Sagaf, keturunan Sagaf. Sagaf tu Sakaf tu bahasa dia. Qaf tu kat belakang. Okey, contoh tak kenal. Tapi hari ni tumbuh barikan cendawan. Mau kata-kata ada. Dulu tak ada. Tanda apa? Itu tanda akhir zaman. Kalau tuan-tuan nak selamat, duduklah dengan golongan ni. Maka tuan-tuan akan selamat. Kerana tu mereka ni bawa metod yang sama yang dibawa oleh Imam Mahdi. Tuan-tuan selamat, duduk acuan mereka. 3 perkara ni sebagai basic untuk umat Islam menyelamatkan diri fitnah pada zaman yang keempat. Kalau kita nak anak kita selamat, kalau kita nak keluarga kita selamat, kita nak masyarakat kita selamat, kita nak negara kita selamat, inilah acuan yang disebut oleh ulama. Yang pertama, baca surah Al-Kahfi. Yang kedua, tanamkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan betul. Dan yang ketiga, duduklah bersama dengan mereka. Tuan-tuan takkan celaka selama-lamanya. Itu ulama sebut 3 perkara yang basic yang perlu dibuat untuk menyelamatkan fitnah daripada zaman yang ketiga ni. Dan seterusnya tuan-tuan, berikutnya ialah pada zaman yang ke-5, iaitu zaman yang kelima yang disebut oleh Nabi SAW, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian kamu akan kembali berada pada zaman yang berdasarkan, bermetodkan, bermanhajkan sistem kenabian. Betul tak? Nabi umat Nabi Muhammad ni Allah. Umat-umat Nabi terdahulu dia hanya terdiri daripada orang biasa. Tapi umat Nabi Muhammad terdiri daripada umat biasa dan Nabi. Nabi Isa tu Nabi, jadi umat Nabi. Nabi jadi umat Nabi. Umat Nabi deh, orang biasa jadi umat Nabi. Nabi Muhammad, Nabi jadi umat Nabi. Spesialnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita baca dalam khususiat dari Allah Ta'ala bagi kat Nabi kita Muhammad SAW ada khususiat yang tidak terhingga ni. Baca kitab ni bagus sangat ni. Syama'il Muhammadiyah ni adalah kitab yang elok tuan-tuan baca dan mengaji sungguh-sungguh. Kerana dia bukan setakat cerita syarah tentang batang tubuh Nabi. Dia ada kaitan-kaitan yang lain yang dikhususkan dalam bab khususiat. Kita mengaji bab khususiat itu kubra yang dikawal oleh Imam Suyuti. Dan banyak lagi kitab-kitab lain. Contohnya ni Anwar Muhammadiyah bin Mawahibil Laduniyah yang dikarang oleh Qadhi Syekh Abu Yusuf Ismail Ad-Dabahani. Ni kitab ni tuan-tuan baca tengok. Allahu Akbar. Macam-macam khususnya Allah Ta'ala bagi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara khususnya salah satu daripada ribuan khususnya yang diberikan oleh Allah, iaitu Nabi sendiri jadi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa adalah Nabi. Status Nabi tak hilang. Dia Nabi mana boleh hilang? Nabi ni dia adalah anugerah. Dia bukan usaha. Walam takun nubuwatun muktasabah walau raqa fi khalqi a'la aqaba. Itu mata syair, mata Johor kami. Kan, walam takun nubuwatun muktasabah. Sekali-kali tidak akan didapati kenabian itu akan dapat dengan cara usaha. Tak. Sorry to say. Kita sembahyang sampai relai dari kita pun tak akan dapat taraf kenabian. Kenabian adalah anugerah. Wahbah. Anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan dengan jalan usaha. Sekali-kali tak akan dapat kenabian dengan jalan usaha. Tak boleh. Bila kenabian tak dapat dengan jalan usaha, maka kenabian yang ada pada Nabi Isa AS tidak akan luput walaupun dia menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak akan luput. Dia kata ada. Dia tetap Nabi. Sebab tu Nabi kata summa takunu khilafatan ala min al-nubuwah. Kemudian akan datang pada zaman yang kelima, zaman yang akan ditakbir mengikut acuan kenabian seperti mana pada zaman yang pertama. Pada zaman yang kedua, sebab orang yang mentakbir dia adalah Nabi Isa AS. Nabi Isa bunuh di mana? Nabi Isa dia bunuh Dajjal di mana? Dia turun di Manatul Bayda dan bunuh Dajjal di Babul Luddin. Yaqtulu Isa bin Maryam Dajjal fi Babil Luddin. Akan membunuh Nabi Isa anak kepada Maryam. Dajjal akan mati dibunuh oleh beliau di mana? Di satu kota yang bernama Babul Luddin, kota Lud.
Kota Lut berada, kota Lut berada 14 batu daripada Tel Aviv. 14 batu daripada Tel Aviv, tempat Dajjal akan dibunuh. Hari ini Epoboh welcome Jesus. Mereka tu dah buat sembah welcome Jesus, selamat datang Jesus. Mereka tahu, mereka percaya hari Nabi Isa akan sampai ke tempat tu. Tapi Nabi Isa main nak bunuh Dajjal. Bila Dajjal mati dibunuh oleh Nabi Isa AS, pada ketika tu Allah Ta'ala akan turunkan wahyu kepada Nabi Isa. Wahyu tu bukan Quran dah. Allah akan turunkan wahyu. Allah kata dekat Nabi Musa, dekat Nabi Isa, hazir ibadi ila tur. Wahai Isa, bawalah semua umat-umat hamba-hamba aku ni lari berlindung di satu gunung namanya At-Tur, Tur Saina. Di mana? Di Mesir. Bumi, bukit, gunung yang di tempat munajat Nabi Musa AS. Tapi hazir ibadi ila tur. Buat lari semua hamba-hamba aku ni pergi ke Tur. Pergi ke Tur. Sebab apa? Sebab kami akan keluarkan satu makhluk la yadani li ahadin biqatilihim. Tak ada siapa pun di kalangan kamu yang mampu untuk membunuh mereka. Siapa dia tu? Ya'juj wal Ma'juj. Ya'juj Ma'juj. Tak mampu bunuh tu, ulama kata kerana mungkin dia terlalu banyak, mungkin dia terlalu kuat, tak tahu lah. Tapi jumlahnya tentu dah banyak. Dia membujur lalu melentang patah, turun daripada tempat persembunyian. Apabila dibuka hijab, boleh keluar daripada tempat denteng yang dibuat oleh Iskandar Zulkarnain itu. Keluar dia ibarat macam keluar daripada, macam mana kita bayang macam umpangan pecah macam mana. Umpangan pecah macam mana keluar dia? Membujur lalu melentang patah. Apa daripada semua sapu habis. Macam itulah Ya'juj dan Ma'juj yang terkurung sekian lama satu tempat yang disembunyikan oleh Allah. Maka bila dia keluar, dia akan hentam semua sekali apa yang ada. Menyebabkan Allah turun wahyu kepada Isa, lari hazir ibadi ila tur. Bawa semua hamba aku naik ke berlindung di balik gunung Tursaina. Bila berlindung di balik gunung Tursaina, bukit Tursaina tuan-tuan, makanan tak ada. Maka nanti kita ada kan sahabat ya, pada ketika tu kepala lembu yang tidak ada isi lebih bernilai daripada 500 dirham. Kalau kepala lembu yang kosong, tulang saja tak ada isi, bernilai daripada 500 dirham. 500 dirham zaman Rasulullah. Kepala lembu yang tak ada isi, lapar, makanan tak ada, sempit, berlindung balik Bukit Tursaina. Tinggi bukit tu, saya turun pun tetap tu, panjat pun Allah. Pukul 12 kali panjat. Dalam pukul apa? Dalam pukul 5 pagi sampai tu. 5 pagi 4.30 untuk kami sampai. Panjat gunung tu. Kalau waktu siang kita naik lah. Tengok tu pakai tak naik lah. Putih awak sayur dia. Tapi panjat waktu malam, turun selepas subuh. Bila kita naik bukit tu, duduk di sana, Nabi Isa duduk di sana, menyebabkan makanan tak ada, sehinggalah pada ketika tu Allah Ta'ala akan mengilhamkan kepada seseorang daripada ramai-ramai umat Islam yang berada di bawah naungan Nabi Isa AS, supaya berdoa kepada Allah untuk apa dia? Untuk membinasakan Ya'juj wal Ma'juj. Pada ketika tu Ya'juj wal Ma'juj yang berada di atas muka bumi tu sombong. Dia pegang panah ke langit. Dia kata apa? Kita dah panah lah. Dah panah lah semua, duduk bunyi tak ada habis, kita makan nanti lah, lari kita panah duduk langit, kita bunuh duduk langit lah. Dia naik panah dia naik ke langit, panah jatuh dalam keadaan Muhammad, dalam keadaan dia berdarah. Muhammad berdarah ujung anak panah dia. Mereka seronok terlocak-locak, kita dah bunuh duduk langit. Padahal Allah Ta'ala saja nak buat. Pada ketika tu Allah Ta'ala ilhamkan dan bisa doa, Allah Ta'ala hentak jenis, kalau kita kata bahasa tu dia panggil hidup ulat, dia makan tengkok, bahasa kita mungkin virus lah. Mati dengan seolah-olah kan nafsi wahidah, satu nyawa. Macam kita tengok cerita orang putih tu, rasa banyak-banyak, kata orang berung semua hilang. Tu cerita Ya'juj Ma'juj tu, dia ambil daripada idea Ya'juj Ma'juj, dia pecah hati juga. Tapi bukanlah cuma satu nyawa tak, dia pun nyawa masing-masing lah. Tapi matinya mereka tu kan nafsi wahidah, seperti mana satu nyawa, mati sekali. Macam baru makan sekali. Macam ada ayam kena awak, baru kita udah kelempang tu mampu dah, abang kita. Habis pokok mati di bawah. Habis kelempangan. Jadi matinya Ya'juj Ma'juj bila keluar turun tengok mati dah. Turun tengok Allah bangkai saudara busuk, doa lagi hampir seorang burung susah leher unta macam lempak balik. Lepas tu doa lagi sebab busuk air tak tahu. Habis hujan naik semua. Habis semua. Itu sebabnya itu pada zaman yang diperintah oleh Nabi Isa. Dan zaman pemerintahan yang ada pada zaman yang kelima ni berapa lama?
Ulama Nabi sebut arba'in, tanpa dia takyinkan arba'in yawman atau arba'in sana. Nabi sebut 40 hari tanpa ditentukan 40 hari atau 40 tahun. Tapi macam mana ulama boleh jumpa kata 40 tahun? Yang hadis yang sebut arba'in, 40 sahaja. Sebabnya hadis tadi, hadis tadi, iaitu hadis yang menceritakan bagaimana hasil daripada Ya'juj wa Ma'juj tu memanah tu, dia ada unsur panah dan alat panah, damak apa semua. Hasil daripada panahan tersebut, bila mereka dah mati, hasil panah tadi dikumpulkan oleh orang Islam. Diambil, dikubur, dijadikan bahan bakar bersama Imam Mahdi, diguna selama 7 tahun. Sampai selama 7 tahun. 7 tahun boleh pakai buat bahan bakar. Benda tinggalan yang juga baju panah itu boleh ambil buat bahan bakar, boleh pakai selama 7 tahun. Bila boleh pakai 7 tahun, takkan lagi bisa 40 hari. Bukan 40 jam, 40 tahun lah. Walaupun Nabi sebut tu 40, tapi kerana hadis ni menerangkan 7 tahun pakainya, maka hak tu 40 tahun. Itu dia panggil yufassiru ba'dullah. Yusyarihu ba'dullah sebab iaitu hadis mensyarahkan hadis yang lain. Okey, baik. Jadi bila keadaan macam tu, Nabi Isa bersama kita selama 40 tahun. Kemudian dia akan wafat. Dia akan mati. Dikuburkan di Madinatul Munawwarah. Lepas dia mati, manusia akan kembali murtad daripada agama Allah. Pada ketika itu, uzlah kena wajib buat bagi tiap-tiap orang yang ada iman dalam hati dia. Kena mengasingkan diri dari masyarakat yang telah murtad daripada agama. Murtadnya mereka daripada agama, dia tidak kembali kepada dalam masyarakat. Dia murtad tak boleh. Hari ini murtad barangkali kembali, tapi selepas Nabi Isa mati, manusia akan kembali murtad. Sebab Nabi Isa dia mati, dia bawa 4 tugasan utama. Yang pertama, membunuh Dajjal. Yang kedua, mematahkan rumah-rumah ibadat salib yang jadi syiar sembahan selain daripada Allah, tak kira gereja ke apa kan, yang syiar sembahan daripada Allah, semua dia akan diruntuhkan oleh Nabi Isa. Yang ketiga, dia membunuh segala orang kafir dengan nafasnya. Dan yang keempat, dia bunuh segala makanan bagi orang kafir, iaitu babi. 4 tugasan Nabi Isa main dalam dunia. Dia bunuh Dajjal, bunuh orang kafir, dan bunuh bunuh babi, dan kita kata mematahkan semua syiar rumah ibadat yang dibina untuk menyembah selain daripada Allah. Habis dia buat 4 benda Nabi Isa buat. Bila Nabi Isa buat 4 benda ni, bila Nabi Isa mati, manusia akan kembali murtad daripada hukum Allah. Dan murtadnya daripada hukum Allah pada ketika itu, wajib pada ketika itu kita yang masih ada iman dalam hati kita mengasingkan diri daripada golongan yang telah murtad. Jangan duduk sekali. Kalau duduk sekali, jahanam. Zina tu berlaku berleluasa sehingga kan nak jalan pun kita minta izin orang kita. Punya banyak. Pada ketika tu wajib uzlah, pada ketika tu uzlah yang mu'abad. Uzlah keluar api tu. Kalau api tu tengok keluar rumah, tinggal rumah tak boleh balik dah. Kalau balik jahanam. Kalau kita duduk kita boleh jahanam. Habis di akidah kita keluar rumah. Kena keluar hidup yang lain. Mengasingkan diri untuk beramal dengan Islam pada ketika itu. Sehingga Allah jadikan matahari keluar dari sebelah barat. Panjanglah ceritanya. Macam tuan-tuan, ketika Nabi tanya sahabat dia, "Atadri aina tazhabu hadhihi syams?" Antau mana pergi matahari selepas dia tenggelam sebelah maghrib? Sahabat dia jawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi kata dia turun pergi sujud di bawah arasy. Tiap-tiap hari rutin dia turun sujud di bawah arasy. Satu ketika apabila dia menyaksikan maksiat berlaku banyak atas muka dunia ni, sampai dia matahari pun tak berbalik dalam muka dunia ni, dia sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia berharap supaya dia tidak dikembalikan ke atas muka dunia ni. Pada ketika itu Allah tidak memberi izin kepada dia untuk kembali. Dia sujud, sambil dia sujud sampai ketika Allah Taala kata dia balik, dia akan keluar balik macam tu kata. Tapi pada hari itu dia sujud selama 3 malam, tak diberi izin oleh Allah. Pada malam yang ketiga Allah Taala kata, "Irji'i min haitsu ji'ti." Keluarlah kamu dari tempat kamu datang. Dia datang ke sebelah maghrib, dia akan naik pada sebelah maghrib. Pada malam tu yang malam yang panjang selama 3 malam, bukan lagi. Malam gelap yang panjang dia selama 3 malam. Kalau malam tu 8 jam, 8 3 24 jam malam. Pada ketika tu keluar baru tahu dia tengok matahari naik sebelah barat. Orang yang ahli ibadat untuk teriak, ahli maksiat untuk teriak, yang kafir untuk semua teriak. Islam teriak kerana yang ahli ibadat kerana kurang ibadat. Yang ahli maksiat, Islam yang asli tak ada bertobat. Yang kafir ada musuh Islam. Tapi tak apa-apa. Buku suratan amalan kita 99 lain diangkat oleh Allah. Kiraman katibin yang tulis pikanan kita telah diangkat oleh Allah. Kita buat apa sekalipun lepas daripada peristiwa tu, tidak lagi tercatat dalam buku suratan amalan kita. Habis, close. Habis, dia naik. Semua naik habis.
menyebabkan pada ketika itu keluarlah yang dipanggil dabbatul ard, binatang yang keluar daripada muka bumi. Binatang ni bila dia keluar daripada muka bumi dia panggil dabbatul ard, dan dia ni ada kata bawa tongkat Nabi Isa, apalah kan, cincin Nabi Nabi Sulaiman AS, dan dia bawa yang pentingnya kita nak tengok panggilan dia. Pada waktu itu panggilan dia kepada kita, nama kita tak kenal. Hidup pada zaman tu nama kita dilupakan. Kalau saya nama Syarul, nama saya dilupakan. Kan? Kalau Ustaz lagi nama Zaki, nama dia dilupakan. Pada ketika tu umat akan dipanggil dengan panggilan dua saja. Sama ada dia dipanggil dengan nama penghuni syurga, ataupun dia dipanggil dengan penghuni neraka. Macam kita pergi haji lah. Saya pergi haji tahun 2000. Tahun 2000. Saya pergi haji tahun 2000 sampai di Jeddah, tak boleh kita pergi ke mana, ke Madinah. Tak pergi Mekah, kita pergi ke Madinah. Kita pergi Madinah, kita bukan buat haji ni pun. Wukuf Arafah budak lagi. Tapi kita pergi mana buat haji. Tapi kita belum wukuf di Arafah. Haji apa pun tak buat lagi. Pergi terus ke mana? Terus ke Madinah. Bila kita terus ke Madinah, sampai Madinah, Arab-Arab Madinah panggil apa? Ya haji, ya haji, ya hajah, ya hajah. Mari beli, ta'alu nishtari. Tidak. Nama kita tak tinggal dari kita tu. Dia panggil haji dengan hajah. Walaupun kita tak haji, kita tak hajah lagi. Haji. Dia panggil. Inilah akan berlaku gambaran awal. Kalau kita nak tengok, inilah akan berlaku yang berlaku di akhir zaman esok. Orang tu akan dikenali sebab bila muka dia, wajah dia berseri, dia adalah petanda ahli syurga. Muka dia hitam kelap, dia adalah ahli neraka. Orang akan panggil dia dengan ya si fulan ahli syurga Maisa, ya si fulan ahli syurga Maisa, ya si fulan syurga. Nama di belakang tak penting lah. Nama tak penting dia. Nama ada tapi tak dipanggil dah. Dipanggil dengan panggilan yang lebih mengembirakan untuk dia. Bagi orang yang celaka pula, yang celaka macam Allah. Takut kan? Inilah realiti. Kalau tuan-tuan sayang generasi kita yang ada pada hari ini, pada zaman yang keempat, tak ada cara lain dah. Cuba tengok ngaji hari ini. Mana ada aku? Saya yang muda baru 17 tahun. Mana hak muda? Tak ada hak muda. Hak muda mana lagi? Tu saya kata, acuan kita punya hak mai ni semua dah. Hak mata pun rabun, kan? Telinga pun tak apa dengar dah. Rambut boleh buka putih berubah dah, kan? Tak ada lah. Hak mai janggut pun putih dah. Misai pun perang habis dah. Bukan perang putih habis dah. Hak mana muda-muda? Mana geng-geng muda? Mana dia? Tak ada. Duduk di rumah, duduk layan Facebook. Duduk di rumah, duduk layan WhatsApp. Duduk di rumah, duduk tengok TV. Macam-macam daripada ni. Jadi kalau kita sayang generasi kita tuan-tuan, tanda kenabian yang kita mengaji pada malam pagi ini, iaitu tanda kenabian dari sudut ilmiah. Saya tak mahu sudut khatam nubuwah tu, nanti tuan-tuan ngaji sendiri. Ada syarah mutawatirah dekat belakang lagi tu, nanti ustaz syarah sendirilah. Hak tu tak apa. Siapa-siapa macam ni, cara bentuk ilmiah yang kita boleh buktikan dalam bentuk ilmiah yang menjadi pegangan kita. Kalau tuan-tuan nak selamat, peganglah dengan 3 perkara tadi. Terutama kita berada pada zaman yang keempat. Didiklah anak kita mengikut acuan ini, insya-Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Tapi kalau kita gagal buat 3 perkara ni, kita akan terdedah dengan acuan yang mengusung, yang kita lihat masyarakat yang mengusung kedatangan Dajjal. Kita nak mana? Dan jadi masyarakat yang mengusung kedatangan Dajjal kan, jadi masyarakat yang kita kenal acuan Dajjal dengan acuan Islam, mana kita nak pilih? Kalau tuan-tuan nak kenal 3 perkara itu tetap kita lazimkan, insya-Allah selamat dunia dan akhirat. Summa sakat. Kemudian Nabi pun diam. Diamnya Nabi itu bermakna isyarat ila intaha umratul ummah, iaitu habislah umur umat. Habislah, tak ada perjalanan umat dekat tu saja. Bila habis tu, habis zaman Nabi Isa, makna umat menuju ke penghujungnya. Tak ada pentadbiran, orang kata sistem pentadbiran selepas tak ada. Sistem pentadbiran yang last sekali pada zaman Nabi Isa. Habis zaman tu tak ada manusia nafsu-nafsi, hidup ikut sendiri-sendiri. Kalau hang rasa dengan fi'an, kami dengan cakap kami, dia kata. Kami dengan kacau kami, hang dengan cara kalau hang ambil kami. Maka dia itu dipanggil uzlah tu dipanggil uzlah yang muakkad, uzlah yang wajib bagi tiap-tiap orang yang beriman untuk menjaga imannya, wajib mengasingkan diri daripada masyarakat yang telah binasa agama mereka, akhlak mereka, semua dari untuk diremakan akidah. Kita tak dapat tahap tu.
Zaman yang keempat kita tak tahu berapa lama. Zaman pertama 23 tahun, zaman yang kedua 30 tahun, zaman yang ketiga 13 abad, zaman yang keempat wallahu a'lam. Yang pastinya kita telah masuk pada zaman yang keempat. Kalau 1924 jatuhnya kerajaan Turki Osman yang Turki, hari ini 2014, lebih kurang 90 tahun dah kita berada pada zaman ini. Siapa yang umur dia lebih dari 60 tahun? Tidak ada. 90 tahun. 90 tahun. Siapa yang lebih umur 90 tahun, dia sempat hidup pada zaman yang ketiga. Siapa yang beranak mengaji pada zaman keempat, inilah ujian kita. Siapa yang beranak tahun 1923? Kelihatan? Tak ada. Ulama kata makna kita yang berada hari ini, hak tua, hak muda, semua telah berada pada zaman yang keempat. Makin hari makin teruk, makin hari makin teruk, makin hari makin teruk. Kita boleh nilai ni. Kita boleh tinggal dengan anak-anak, dengan pendidikan, dengan perusahaan kewangan, dengan pentadbiran, dengan politiknya, dengan sosialnya, dengan apa. Kita boleh nilai, mengaji, dapat ilmu, simpan, amal dan nilai. Betul tak nak dikata? Dan benda tu pasti akan berlaku. Itulah tanda sebahagian tanda-tanda kenabian. Itu juga tanda kenabian, membuktikan kebenaran yang telah diucapkan, diungkapkan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi sekadar itulah tuan-tuan dan saya minta ampun dan minta maaf seandainya terkasar bahasa atau salah bicara. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran, ucapkan kepada Fadil Ustaz Syahrul di atas kuliah yang telah beliau sampaikan sebentar tadi. Alhamdulillah atas kongsian yang telah Ustaz berikan tadi. Mudah-mudahan bertambah ilmu kita dan tambah semangat kita untuk melakukan persiapan sebenarnya Ustaz sebutkan sebentar tadi, insya-Allah. Baik, di sini ada beberapa pengumuman yang pertama berkaitan tentang kelas-kelas pengajian kita, insya-Allah. Besok di Paksi di Masjid Bandar Baru, insya-Allah akan disampaikan oleh Fadil Ustaz Nasbir. Ustaz Nasbir akan menggantikan kelas daripada Ustaz Salmi, insya-Allah. Dan di Paksi Terak Ustaz Rohaizat, di Paksi Ariyahat di Muhtabar Ustaz Abu Naim, insya-Allah. Dan Paksi Sungai Duri Ustaz Adnan Fazil. Kemudian minggu hadapan kita di sini Ustaz Fariddin, insya-Allah minggu yang keempat, insya-Allah. Seperti mana yang telah saya wawarkan tadi, lepas pada kelas ni nanti siapa yang nak menyumbangkan sikit sumbangan kepada dua orang anak Puan Basariah binti Asri, dua orang anak dia yang ditimpa kemalangan jalan raya pada 13 bulan 4 baru-baru ni, dan kini berada di ICU Hospital Ipoh. Kedua-duanya telah mengalami perdarahan otak dan patah kaki. Bolehlah kita insya-Allah menyumbang sikit sebanyak. Tolong bubuh dalam kotak ni, kotak yang besar sikit. Jadi saya nampak. Saya bubuh saya singkat insya-Allah. Jadi kita tangguh majlis kita pada pagi ini dengan bacaan doa. Saya juga usah bacakan doa itu, insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala اللهم تنفعنا في يومنا هذا في مقامنا هذا ذنوبنا غفرته ولا حمد الا فرجت ولا عين الا سترت ولا ضالا الا هدينا ولا مريضا الا عافيت ولا عسرا الا يسرت ولا الا وسعته ولا عدوا الا اهلكته ولا خير الا زدته ولا ميتا الا رحمته ولا من هوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين ويا ذا الجلال والاكرام. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اجعلنا المقيم الصلاه ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى
asri innal insana lafi khusr. Assalamualaikum.